Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaiنا تعلم وتعليم التذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Telah berkata Al-Imam Abdullah, telah berkata Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, adab-adab pergi ke masjid, muka surat 32. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala manfaatkan kita dengan beliau, dengan ilmu beliau, dan dengan ilmu orang salih hingga hari kiamat. Amin Allahumma amin. Apabila engkau telah selesai daripada bersuci, maka sembahyanglah di rumahmu 2 rakaat sunat subuh jikalau fajar telah terbit, seperti apa yang telah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pergilah ke masjid dan jangan sekali-kali engkau meninggalkan sembahyang berjemaah, apakan lagi sembahyang subuh, kerana sembahyang berjemaah itu melebihi daripada sembahyang sendirian 27 darjat. Jikalau engkau mempermudahkan perkara seperti ini dan tidak mahu merebut keuntungan yang besar ini, maka apalah faedahnya engkau bersusah payah mencari ilmu, kerana tujuan mencari ilmu itu hanyalah untuk diamalkan. Apabila engkau berjalan ke masjid, maka berjalanlah dalam keadaan yang tenang dan tenteram, dan jangan terburu-buru, dan hendaklah engkau sambil membaca doa, Allahumma bihaqqi sa'ilina alaik wa bihaqqi raghibina ilaik wa bihaqqi mamshaya hadha ilaik fa inni lam akhruj asharan wala batara wala riya'an wala sum'ah bal kharajtu ittiqa'a sakhatik wa ibtigha'a mardatik as'aluka an tu'idhani minan nar wa taghfira li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan berkat hamba-hambamu yang selalu meminta kepadamu, dan dengan berkat hamba-hambamu yang selalu mengharapkan karuniamu, dan dengan berkat perjalananku ini, sesungguhnya aku tidak pergi ke masjid kerana bongkak atau sombong, dan bukan kerana aku riya atau sum'ah, tetapi aku pergi adalah semata-mata hendak menjauhi kemurkaanmu dan hendak menuntut keridhaanmu. Maka aku memohon kepadamu supaya engkau melepaskan aku dari siksa api neraka, dan engkau ampunkan segala dosa-dosaku. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni segala dosa kecuali engkau. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala setelah membahaskan daripada adab-adab berwuduk dan juga adab-adab bertayamum. Ini disebutkan adab wuduk, adab mandi dan adab tayamum, dan kemudian apabila telah bersih tubuh badan daripada segala kotoran, baik daripada kotoran najis, daripada kotoran hadas, maka kita bersedia untuk menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Subhanahu wa taala di rumahnya. Maka disebutkan di sini adab keluar ke masjid, sama ada untuk menunaikan solat ataupun untuk menuntut ilmu. Yang ini kita pergi ke masjid sama ada untuk menuntut ilmu ataupun menunaikan salat dan sebagainya. Maka kita keluar daripada rumah ni pergi banyak tempat, akan tetapi tempat yang paling mulia untuk kita pergi adalah ke rumah Allah Subhanahu wa taala, ke tempat-tempat ibadah, tempat-tempat yang turun padanya rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala yang khusus, yang tidak turun pada tempat lain. Maka tempat yang terbaik itu adalah tempat di mana rahmat Allah Subhanahu wa taala turun, sama ada di tempat yang baik ataupun untuk berjumpa dengan orang-orang yang baik dan duduk bersama mereka.
Nah, maka Imam Ghazali menyebutkan di sini apabila kamu telah selesai dengan taharah, iaitu membersihkan diri kita. Dan di sini mengingatkan kita juga, iaitu kalau boleh sebelum kita keluar daripada rumah, kita dah selesaikan baik daripada qada hajatnya, baik daripada berwuduk, dan kalau boleh jangan kita keluar rumah melainkan dalam keadaan berwuduk. Kerana wuduk ini merupakan senjata orang-orang beriman. Dan apabila kita keluar daripada rumah, mungkin sahaja kita terdedah kepada perkara-perkara ataupun kepada mata-mata waliyadzubillah orang-orang yang mungkin iaitu ada tidak puas hati dan sebagainya. Maka apabila kita berada dalam keadaan wuduk, maka kita berada seakan-akan kita memakai perisai. Nah, maka Imam Ghazali mengatakan apabila kita keluar daripada rumah nak pergi ke masjid, maka sembahyanglah fasalli fi baitika raka'atain al-subh. Nah, ini dimulakan dengan solat subuh, iaitu kalau dah masuk waktu solat subuh, maka kita solat sunat subuh di rumah. In kana al-fajru qad tala', kalau waktu subuh dah masuk. Akan tetapi sekarang ni kita dekat masjid biasanya hanya diberikan masa kurang lebih 10 minit di antara azan dan iqamah. Maka kalau masjid kita tu jauh daripada rumah, mungkin kita tak akan sempat kalau kita nak sembahyang sunat di rumah, dan kita akan berada dalam keadaan terburu-buru. Maka untuk keadaan kita sekarang ni, ahsan kita sembahyang sunat di masjid. Dan apa yang dibacakan dalam solat sunat subuh adalah pada rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat kedua qul huwallahu ahad. Ini merupakan dua surah yang selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak daripada solat-solat sunatnya. Antaranya solat sunat subuh, antaranya solat sunat musafir. Maka dua qul ya ayyuhal kafirun dan surah Ikhlas ini merupakan surah yang Nabi suka untuk baca pada solat sunatnya. Ataupun boleh kita baca alam nashrah laka sadrak dan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Rakaat pertama alam nashrah laka sadrak, rakaat pertama alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Disebutkan dalam riwayat bahawa barang siapa membaca dua alam dalam solat subuh, maka ataupun dua alam di waktu pagi, tidak akan ditimpa alam. Alam ni dalam bahasa Arab kesakitan ataupun sakitlah, tidak akan ditimpa sakit. Maka barang siapa yang baca dua alam, alam nashrah dengan alam tarakai dalam solat sunat subuh, tidak akan ditimpa alam. Naam. Maka kita ada dua pilihan lah, sama ada nak baca alam nashrah laka sadrak dan alam tarakai, ataupun qul ya ayyuhal kafirun dengan al-ikhlas. Ataupun kita boleh selang-seli, mengikut waktu. Naam. Dan solat sunat subuh ini merupakan solat sunat yang paling afdal di antara solat rawatib. Dalam banyak solat sunat rawatib ada 10 rakaat yang tidak ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. Di antara 10 rakaat ini yang paling afdal adalah 2 rakaat sunat sebelum subuh, sebelum solat subuh. Maka kalau boleh kita istiqamah, dan kalau boleh kita ajarkan anak-anak kita, ahli keluarga kita, agar supaya mereka jangan tinggal. Kerana apa? Fadilatnya besar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rakaatan qabla al-fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum solat sunat subuh, 2 rakaat sunat subuh lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kadzalik ada'us salah rakaat al-fajr fil bait kana yaf'aluhu Rasulullah. Maka ini merupakan sunnahnya Rasulullah, perkara yang dilakukan oleh Rasulullah. Yusannu an yufassil baina sunnat al-fajr wal faridah bil ittija'. Ada satu sunnah yang terkadang kita tak tahu, ataupun kita tahu tapi jarang-jarang sekali kita amalkan. Selepas solat sunat subuh dan solat fardu subuh, Nabi SAW akan berbaring sebentar. Nabi SAW akan berbaring sebentar selepas solat sunat subuh.
sama ada di sebelah kanan baginda sallallahu alaihi wasallam ataupun mengiring ke sebelah kiri. Akan tetapi kanan lebih afdal, walaupun kita berada di dalam masjid, walau akharaha 'ala al-fariḍah, walaupun dengan sebab kita berbaring sebentar iaitu akan menyebabkan kita solat fardu subuh itu lambat sikit, tak jadi masalah. Wa hikmatu dhalika tadhakkuri daj'at al-qabr awal an-nahar. Apa hikmah kita baring seperti itu sebelum solat fardu subuh adalah agar supaya mengingatkan kita tentang kematian, mengingatkan kita bahawa satu hari kita akan dibaringkan seperti itu di dalam kubur. Maka awal-awal hari lagi kita mulakan hari kita itu dengan mengetahui bahawa masa depan kita adalah hari kiamat. Dan untuk nak sampai ke hari kiamat itu perlu melalui alam kubur. Liyakuna ba'ithan lahu ala a'malil akhirah aw li idharil ajz fi awalin nahar. Dan juga agar supaya ianya menjadi satu semangat untuk kita memperbanyakkan amalan soleh di awal pagi. Dengan kita mengingatkan kematian, mendatangkan semangat untuk kita membuat persiapan untuk meninggal dunia, untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun sebagai satu peringatan akan ketidakmampuan kita untuk melakukan apa-apa dan kebergantungan kita terhadap kudrat Allah Subhanahu Wa Taala dan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yaqul fi حال اضطجاعه اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ورب محمد صلى الله عليه وسلم أجرني من النار. Ya Allah, Tuhan kepada Jibril, Mikail, Israfil dan Izrail. Di antara 10 malaikat yang wajib kita kenali, 4 ini merupakan antara yang macam yang paling hebat lah. Dan yang paling hebat di antara 4 itu adalah Jibril. Dan Nabi mengatakan, dan Tuhan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajirni minan nar, selamatkanlah aku, lindungilah aku daripada api neraka. 3 kali Nabi akan baca sewaktu berbaring. Mungkin kalau kita baru tahu, kita cuba amalkan walaupun sekali. Dan kalau kita dah tahu, dah lama tak amalkan, kita pun pasang niat, InsyaAllah kita akan amalkan daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau boleh, kita baca doa, sebab doa ni agak mudah. Kalau kita tak tahu dalam bahasa Arab, kita doa, niatkan dalam bahasa Melayu, ya Allah, Tuhan kepada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, dan Tuhan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peliharalah aku daripada api neraka 3 kali. Thumma tawajjaha ilal masjid, kemudian kita menuju ke masjid. Disebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Taala fi ba'dil kutub, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu kitab yang diturunkan, inna buyuti fi ardi al-masajid, sesungguhnya rumah aku di bumi adalah masjid-masjid, wa inna zuwari fiha umaruha, dan mereka-mereka yang menziarahinya, iaitu menziarahi rumah Allah Subhanahu wa taala, merupakan orang-orang yang memakmurkan rumahku. Maka innama ya'muru masajidallah man amana billah, sesungguhnya hanya sahaja orang-orang yang mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang sempurna iman mereka kepada Allah dan hari akhirat. Maka jangan kita lupa bila kita masuk masjid, selain daripada niat i'tikaf, niat juga untuk mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga rumah kita pun diimarahkan Allah dengan rahmatnya, dengan pengampunannya, dengan perlindungannya, dengan inayahnya Subhanahu wa taala. Fatuba li'abdin tatahhara fi baitihi thumma zarani fi baiti, maka berita gembira buat hamba-hamba yang membersihkan dirinya di rumah mereka, iaitu membersihkan diri daripada kotoran, kemudian membersihkan diri daripada hadas, iaitu berwuduk ataupun mandi, kemudian dia menziarahi aku, kata Allah Subhanahu wa taala, di rumahku, iaitu mendatangi masjid. Fahaqqun 'alal mazuri an yukrima zairahu, maka merupakan hak ke atas tuan rumah untuk memuliakan daripada tetamunya. Maka tak ada tuan rumah yang lebih agung daripada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada tetamu yang lebih mulia daripada tetamunya Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita menjadi tetamunya Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga ahli keluarga kita semua menjadi tetamunya Allah Subhanahu wa taala, baik daripada rumah-rumahnya
di mana saja kita berada, di Johor ataupun di Malaysia. Begitu juga kita ingin menjadi tetamu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi tetamunya Allah Subhanahu Wa Taala, agar supaya kita dapat berziarah ke Baitullahil Haram dan juga dapat menziarahi kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita dapat menunaikan haji insya-Allah bagi mereka-mereka yang belum menunaikan haji, dan bagi mereka-mereka yang sudah menunaikan haji insya-Allah moga-moga dipanggil lagi untuk menunaikan haji ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau dekat dunia ni kita tengok orang-orang yang ada duit dan suka untuk melayani tetamu, maka mereka akan, bila tetamu datang, akan bagi makanan yang sedap-sedap. Apa-apa yang dapat menggembirakan tetamu tu dia akan cuba gembirakan, terutamanya pada hari-hari penting dan sebagainya. Maka kalau ada tetamu datang rumah dia, dia akan sediakan makanan yang sedap-sedap, dessert yang sedap-sedap dan sebagainya, menjadikan rumah itu seselesa mungkin untuk tetamunya, terutamanya daripada ahli keluarga dan sebagainya. Naam, apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tak ada orang yang dapat melebihi kemurahan dan kedermawan Allah Subhanahu Wa Taala dalam memberi. Allah Subhanahu Wa Taala bila memberi tak kisah, cumanya kita sahaja menyiapkan diri kita dan menyiapkan hati kita ini agar supaya kita datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan hati yang bersih, sehingga hati ini dapat menampung daripada anugerah dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Naam, kemudian disebutkan di sini wala tada' as-salah fil jamaah, dan jangan kita sekali-kali kita meninggalkan sembahyang berjemaah, terutamanya buat kaum lelaki. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salla 40 yawman as-salawat fi jama'atin la tafutuhu fiha takbiratul ihram kataballahu lahu bara'atan minan nifaqi wa bara'atun minan nar. Barang siapa yang salat selama 40 hari dalam berjemaah, secara berjemaah tanpa tertinggal takbiratul ihram bersama imam. Maksudnya apa? Maksudnya bila imam akan takbir Allahu Akbar, dia dah sedia dah ready untuk nak angkat takbir. Bukan imam Allahu Akbar dia baru nak jalan masuk saf. La. Maksudnya imam angkat takbir Allahu Akbar, dia dah boleh pasang niat dan Allahu Akbar setelah imam menyebutkan Allahu Akbar. Naam. Selama 40 hari. Maksudnya kalau satu hari ada 5 waktu, 5 fardu, 10 hari 50, maka 40 hari ada 200 fardu yang dia lakukan berturut-turut tanpa tertinggal takbiratul ihram bersama imam. Naam. Begitu juga maka dia akan dapat 2 jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jaminan yang pertama ini terlepas daripada sifat munafik, dan yang kedua terlepas daripada api neraka. Akan diberi perlindungan daripada api neraka. Masya Allah, 2 jaminan yang datang daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini jaminan yang Allah berikan melalui mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Maka kita cuba sedaya upaya untuk berusaha untuk dapatkan perkara-perkara ini. Ini merupakan satu perkara yang tak ada orang yang mampu untuk berikan jaminan melainkan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak ada organisasi, tak ada kerajaan yang mampu untuk berikan jaminan seperti ini. Hanya daripada khazanah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada riwayat yang mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam solat tanpa berjemaah. Setiap solat baginda sallallahu alaihi wasallam itu berada dalam keadaan berjemaah. Dan begitu juga as-sahabah, terutamanya al-khulafa ar-rasyidin, tidak ada riwayat yang mengatakan bahawa mereka itu juga solat bersendirian, solat fardu bersendirian. Begitu juga daripada salafus salih, orang-orang salih, berapa ramai daripada orang-orang salih yang mana sebahagian daripada mereka mengatakan bahawa selama berpuluh tahun aku tak salat dalam keadaan melihat bahu orang lain. Maksudnya apa? Maksudnya dia berada di saf pertama. Di sini juga menunjukkan bahawa kelebihan berada pada saf pertama. Sebahagian daripada mereka mengatakan bahawa
selama beberapa tahun tidak masuk waktu solat melainkan ataupun tidak azan muadzin di masjid melainkan aku sudah berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Betapa persediaan mereka untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Temu janji mereka bersama Allah Subhanahu wa taala. Naam. La siyama as-subh, terutamanya solat subuh. Solat subuh merupakan solat fardu yang paling afdal, seperti mana solat sunatnya merupakan solat sunat yang paling afdal di antara solat sunat rawatib. Begitu juga solat fardu subuh merupakan solat fardu yang paling afdal selepas solat Jumaat. Solat Jumaat yang paling afdal, maka selepas solat Jumaat itu adalah solat subuh. Fa innal jama'ah fiha afdal min al-jama'ah fil isya, dan berjemaah di waktu subuh lebih afdal daripada berjemaah di waktu isya. Tak bermakna khalas kita pergi jemaah solat subuh, waktu lain tak perlu pergi lah. Tapi maksudnya daripada segi kelebihan, keistimewaannya, yang paling bagus adalah solat berjemaah di waktu subuh. Disebutkan dalam riwayat bahawa barang siapa yang berjalan ke rumah Allah Subhanahu wa taala dalam kegelapan, maka dia akan diberikan cahaya yang terang benderang pada hari kiamat. Maksudnya kalau kita berjalan ke masjid, ke rumah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan gelap, ke masjid sama ada di waktu subuh ataupun di waktu isyak, maka kita akan diberikan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Tapi jangan pula kita pergi naik motor, naik kereta, pergi masjid, tutup lampu. Orang tanya kenapa? Cakap ustaz kata pergi dalam keadaan gelap, dapat cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Tak. Ini pakai lampu tu pasang. Tapi insya-Allah kita akan dapat fadilat pergi ke masjid sewaktu bumi ini berada dalam keadaan gelap. Naam. La ilaha illallah. Naam. Wa amma afdalus salawat fahiya salatul asr. Adapun salat yang paling afdal, tadi kita sebutkan salat jemaah yang paling afdal. Ini salat yang paling afdal adalah salat asar, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Maka salatul wusta itu ahli tafsir mengatakan bahawa ianya adalah salat asar. Wa fil hadith man syahida al-isya fa ka'annama qama nisfa al-lailah. Qama nisfa lailah. Naam, barang siapa yang menyaksikan salat isyak, maksudnya menghadiri daripada salat isyak, seakan-akan dia telah bangun setengah pertama daripada malam, sebahagian pertama daripada malam. Wa man syahida subha fa ka'annama qama lailah. Dan barang siapa yang menghadiri daripada salat subuh, maka dia telah seakan-akan menghidupkan sebahagian kedua daripada malam tersebut. Maka kalau dia solat isyak dan solat subuh berjemaah, maka alal agal itu merupakan perkara yang paling kira rendah dalam menghidupkan malam. Maksudnya bila kita dah solat berjemaah isyak dan subuh, maka kita telah menunaikan hak bangun malam, dapat pahala bangun malam. Tapi kalau kita bangun malam, solat sunat selepas itu, solat ba'diyah, kemudian kita solat witir, kemudian kita bangun tahajud dan sebagainya, maka ianya lebih afdal. Naam. Fa salatul jamaah tafdul ala salatil fadh. Kemudian disebutkan antara fadilat salat berjemaah adalah salat berjemaah itu lebih afdal daripada salat bersendirian sebanyak 27 kali ganda. Dan di sini perkara yang sangat penting diingatkan oleh Imam Ghazali, kalau kita mengambil indah, tidak mengambil indah, mengambil ringan, tidak mengambil berat terhadap salat berjemaah, maka apa guna kita menuntut ilmu agama? Kalau kita tidak mengambil indah terhadap ilmu agama, iaitu kita tak menjaga daripada amalan, tak berebut-rebut untuk mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka apa guna kita mempunyai ilmu? Kerana tujuan ataupun buah daripada ilmu itu adalah untuk beramal. Al-ilmu yahtifu bil amal fa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu itu mengajak kita, memanggil kita untuk mengamalkan daripadanya. Kalau kita tidak mengamalkan, kita tidak menjawab daripada panggilan ilmu, maka ilmu itu akan pergi ke tempat lain. Waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Sama ada ilmu itu akan lari daripada kita, lupa,
kita akan lupa terhadap ilmu tersebut, ataupun ilmu tu ada pada kita akan tetapi keberkatan ilmu tak ada, cahaya ilmu tak ada, hakikat ilmu pun waliyadzubillah tak ada. La ilaha illallah. Naam. Kemudian disebutkan fa idza sa'aita ay dhahabta ala ayyi wajhin kunt ila al-masjid famshi ala hay'atin bi rifqin min ghairi ajlah. Maka adab berjalan ke masjid, dan bahkan ini merupakan adab seorang Islam, seorang mukmin, iaitu berjalan dalam keadaan tenang, tidak tergopoh gapah, tidak tergesa-gesa. Ada perbezaan di antara jalan tu laju tapi tenang dengan orang yang jalan dengan keadaan tergopoh gapah. Nabi SAW kalau berjalan itu, sahabat-sahabat susah nak kejar Rasulullah. Kerana apa? Kerana perjalanan Rasulullah tu seakan-akan bumi itu dilipatkan untuk Rasulullah SAW. Tapi Nabi dalam keadaan tenang, yakni bukan berusaha berlari ataupun terlompat-lompat dan sebagainya. Nabi jalan dalam keadaan tenang, tapi pantas, yakni bersemangat, bertenaga sewaktu berjalan. Seakan-akan Nabi, sahabat mensifatkan perjalanan Rasulullah, cara jalan Rasulullah itu seakan-akan seorang yang turun daripada bukit. Orang yang turun daripada bukit tu dia penuh dengan energi kan, dia nak laju, dan juga pada waktu yang sama bila dia letak tu penuh dengan tegap perjalanannya, tegap. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Wa sakinah. Wala ta'jal. Wa qul fi tariqika, dan bacalah dalam perjalanan kamu pertama-tamanya doa keluar masjid, keluar daripada rumah. Keluar daripada rumah jangan kita lupa bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillah, dengan nama Allah. Amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakkaltu ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang mana kalau kita baca doa tu, syaitan akan mengatakan kepada malaikat akan mengatakan kepada kita, hudita wa kufita wa wuqita. Kamu telah diberi hidayah, kamu telah diberi perlindungan, dan kamu telah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tanahha anhu syaitan, dan syaitan tidak akan mendekati kamu. Maka syaitan akan mengatakan kepada syaitan yang lain, bagaimana kamu mampu untuk mengganggu orang yang diberi hidayah, diberi perlindungan, dan diberi kecukupan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu doa keluar rumah, jangan kita lupa untuk baca doa keluar rumah. Kemudian doa untuk pergi ke masjid yang disebutkan di sini, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaik. Naam. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaik. Ya Allah, aku memohon, aku meminta dengan keberkatan orang-orang yang meminta kepada kamu. Orang-orang yang terdahulu yang telah meminta kepada kamu, orang-orang yang sedang meminta kepada kamu, dan orang-orang yang akan meminta kepada kamu hingga hari kiamat. Dengan keberkatan setiap orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, baik daripada para nabi, baik daripada para rasul, baik daripada orang-orang saleh, baik daripada para syuhada, baik daripada orang-orang siddiqin dan sebagainya. Maka dengan keberkatan mereka-mereka yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diterima permintaan mereka dan permohonan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun minta yang sama. Wa bihaqqir raghibina ilaik, dan dengan keberkatan orang-orang yang sangat mengharapkan kepada kamu, wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaik, dan dengan perjalanan aku ke rumahmu ini, dengan keberkatan perjalanan ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan bahawa kita jalan banyak, tapi yang jalan yang paling berkat adalah jalan untuk menuju ke rumah Allah, jalan untuk menyebarkan agama Allah, jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, jalan untuk berjumpa dengan, untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Nah, mamsyaya hadza ilaik. Fa inni lam akhruj asharan wala batara. Dan ini merupakan peringatan buat kita. Kita bila keluar rumah, bukan kita untuk nak asharan, bukan untuk kita nak mengkufuri daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala, membazir daripada nikmat Allah. Kita keluar rumah bukan untuk melakukan perkara itu. Wala bataran, bukan untuk nak berseronok-seronok sehingga terkeluar daripada had syariah, daripada had yang
tak nak bergembira atas perkara-perkara yang salah. Kita nak bergembira hanya dengan perkara-perkara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala riya'an wala sum'ah. Riya' bukan untuk menunjuk-nunjuk, bukan untuk mendapatkan apa-apa manfaat duniawi semata-mata. Wala sum'ah, bukan untuk agar orang tu mengatakan kepada kita, oh masya-Allah orang ni ahli masjid, selalu pergi masjid. Kita pergi masjid sebab nak orang kata kita ni ahli masjid. Tak. Jangan sampai macam tu. Bal kharajtu tikha as-sakhati, akan tetapi niat kita untuk pergi ke masjid adalah untuk melindungi diri daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ibtigha' mardatik, dan untuk mendapatkan keridaan Allah. Fa as'aluka an tunqidhani minan nar, ya Allah, maka lindungilah aku daripada api neraka dan ampunkanlah dosaku, kerana tidak ada zat yang mampu untuk mengampunkan dosa melainkan Allah Subhanahu wa taala. Naam, itu kurang lebih adab yang disebutkan oleh Al-Imam Ghazali untuk keluar pergi ke masjid. Kemudian muka surat seterusnya, muka surat 34, adab-adab masuk ke dalam masjid. Apabila engkau hendak masuk ke dalam masjid, maka dahulukanlah kakimu yang kanan dan baca olehmu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Allahumma ghafir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, berikanlah rahmatmu dan salam sejahtera kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga serta sahabat baginda. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku dan bukakanlah bagiku pintu rahmatmu. Apabila engkau melihat di dalam masjid orang menjual sesuatu, maka kata olehmu, mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak memberi keuntungan kepada perniagaanmu. Dan apabila engkau melihat seseorang yang mencari sesuatu harta yang hilang, maka kata olehmu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mengembalikan kepadamu harta yang hilang itu. Begitulah kita disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apabila engkau masuk ke dalam masjid, maka jangan engkau duduk sehingga engkau sembahyang dahulu 2 rakaat tahiyatul masjid. Dan jika engkau tidak dalam keadaan suci dari hadas kecil atau engkau tidak bermaksud mengerjakan sembahyang tahiyatul masjid itu oleh kerana ada majlis ilmu yang sedang berjalan misalnya, maka cukuplah engkau membaca al-baqiyatus salihat 3 kali, iaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan mengikut pendapat sebahagian ulama dibaca 4 kali. Dan ada pula yang berpendapat hendaklah dibaca 3 kali bagi orang yang tidak ada air sembahyang dan sekali sahaja bagi orang yang ada air sembahyang. Nah, jadi bila masuk ke dalam masjid juga ada adab-adabnya, seperti mana jalan ke masjid ada adabnya. Fa idza aradta ad-dukhul ila al-masjid, bila dah sampai di pintu masjid, maka kita cabut selipar kita, dimulai dengan kaki kiri. Kita seperti yang kita tahu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila nak memakai pakaian, nak pakai baju ke, nak pakai seluar ke, nak pakai slipper dan sebagainya, dimulai dengan yang kanan dan diakhiri dengan yang kiri. Bila nak tanggalkan pakaian, nak tanggalkan slipper, dimulai dengan yang kiri dan diakhiri dengan yang kanan. Maka bila kita nak cabut selipar nak masuk masjid, sunnah cabut selipar itu mulai dengan yang kiri. Tapi kalau kita dah berdiri dekat dengan pintu masjid, nak masuk masjid, kita buka selipar kiri, maka kebiasaannya kita akan terus letak kaki kita masuk dalam masjid. Sedangkan nak masuk masjid itu sunnahnya dengan kaki kanan. Jadi apa yang kita lakukan? Kita buka selipar kaki kiri dan kita pijak kaki kiri itu di atas selipar kita. Kemudian kita buka, tanggalkan selipar kanan dan kita masuk ke dalam masjid dengan kaki kanan dahulu. Maka kita akan dapat mengamalkan 2 daripada sunnah Rasulullah, iaitu tanggalkan pakaian ataupun selipar itu dengan yang kiri dahulu, dan kita dapat juga melakukan sunnah, iaitu masuk ke dalam masjid dengan kaki yang kanan dahulu. Naam, faqaddim rijlikal yumna, maka dahuluilah kaki kanan untuk masuk ke dalam masjid. Dan mana-mana tempat yang mulia, sama seperti masjid, tempat-tempat yang mulia. Sebagai contoh,
rumah mengaji ataupun majlis ta'lim, tempat-tempat yang tempat berzikir, tempat ilmu dan sebagainya, madrasah, mana-mana tempat mulia, kita nak masuk ke dalam tempat yang mulia, kita dahului dengan kaki kanan. Begitu juga tempat yang kita tak tahu, tempat ni dilakukan amal ibadah ataupun dilakukan maksiat, maka kita berbaik sangka dengan tempat tersebut dengan kita masuk ke tempat itu dengan kaki yang kanan. Walau kharaja min masjid ila masjid qaddim yaminahu. Katakanlah kalau kita keluar daripada masjid, masuk ke masjid lagi satu. Macam mana? Juga kita akan dahului dengan kaki kanan. Setengah-setengah masjid, terutamanya dekat negara Arab, kadang-kadang masjid, ni satu masjid A dengan masjid B. Tapi bila masjid A, pada mulanya ianya tidak bercantum. Tapi sebab bila dah ada pembesaran masjid, masjid A dan masjid B ni jadi bercantum, walaupun sebenarnya pada hakikatnya dua masjid ini dua masjid yang berbeza. Maka kalau kita daripada masjid A nak pergi ke masjid B tu, dia bercantum. Jadi kita nak langkah itu, kita masuk dengan kaki kanan. Wa fil ka'bati yuqaddim yaminahu dukhulan wa khurujan. Adapun untuk nak masuk Kaabah, maka kita masuk Kaabah dan keluar Kaabah dengan kaki kanan. Sebab apa? Sebab kita masuk ke tempat yang mulia dan keluar juga ke dalam masjid. Wa qul inda iradati dukhul, bila kita nak masuk masjid, antara doa yang boleh dibaca, a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim. Alhamdulillah. Ni antara doa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Adhkar. Kemudian kita selawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim, Allahumma ghafirli dhunubi. Kita mohon agar supaya Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita, agar supaya bila kita masuk dalam rumah Allah itu, hati kita ni bersih, sudah diampun dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat mengambil daripada rahmat yang terdapat dalam masjid, yang diturunkan Allah dalam masjid. Waftahli abwaaba rahmatik, dan bukalah pintu rahmatmu buatku. Kemudian baca bismillah. Apabila kita nak keluar daripada masjid pun sama, qaddimi rijlikal yusra, keluar daripada masjid dengan kaki kiri. Sama juga macam hal kita masuk masjid, bila kita keluar daripada masjid dengan kaki kiri, tapi nak pakai slipper kaki kanan. Jadi kita pijak dulu kaki kiri itu atas slipper kiri, kemudian kita pakai slipper kaki kanan dahulu, kemudian baru kita pakai slipper kaki kiri. Naam. Kita keluar daripada masjid, kita baca salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wasallim, Allahumma ghafirli dhunubi waftahli abwaaba fadlik. Nak masuk, kita minta dibukakan pintu rahmat. Nak keluar, kita minta dibukakan pintu kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Sebab masjid ni tempat turun rahmat Allah Subhanahu wa taala yang khusus. Jadi masuk masjid, kita minta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk keluar masjid ini tempat kita mencari rezeki, maka kita minta kurniaan dan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, minta rezeki sehingga kita tidak perlu menyusahkan orang lain, sehingga dengan rezeki yang kita ada tu, kita tidak berhajat kepada orang lain, kita tidak menyusahkan kepada orang lain, dan kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ra'aita fil masjid, dan apabila kita melihat di dalam masjid ada orang yang berjual beli, maka kita katakan kepada mereka ataupun kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keuntungan kepada kamu. Kerana apa? Kerana masjid bukan tempat untuk berjual beli, bukan tempat untuk kita, bukan untuk jual beli, bahkan masjid itu bukan tempat untuk kita berbicara tentang perkara-perkara dunia. Hatta berbicara tentang perkara-perkara dunia itu dianggap kita tidak menjaga daripada kesucian masjid, daripada keagungan masjid, apatah lagi berjual beli. Wa idza ra'aita fihi man yanshudu dhallah, dan apabila kamu melihat ada orang yang mencari barang yang hilang, maka kita kata moga-moga Allah tidak kembalikan barang tersebut kepada kamu. Kerana apa? Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Rasulullah itu sifatnya tak suka melihat kita dalam kesusahan,
Tapi ada waktu-waktu yang mana kalau kita melakukan perkara yang bercanggah dengan adab, berlawanan dengan adab, seperti iaitu mencari barang dalam masjid dengan membuat pengumuman dan sebagainya, maka itu tidak dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kerana masjid itu bukan dibina untuk mencari barang yang hilang, tempat beribadah. Fa idza dakhalta al-masjid fala tajlis hatta tusalli raka'at at-tahiyyah. Dan antara adab masuk ke masjid adalah bila kita masuk ke dalam masjid, ke rumah Allah Subhanahu wa taala, dia punya welcome dia adalah dengan solat sunat tahiyyah, tahiyatul masjid. Kalau belum masuk waktu solat fardu. Adapun kalau dah masuk waktu solat fardu, kita ada pilihan sama ada nak buatnya berasingan, nak solat sunat tahiyatul masjid dulu 2 rakaat, kemudian solat sunat qabliyah, ataupun kalau kita nak gabungkan kedua-duanya pun boleh. Kita niat solat sunat tahiyatul masjid dan juga solat sunat qabliyah, sebagai contoh zuhur ataupun asar. Dan kalau kita masuk ke dalam Masjidil Haram, moga-moga kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ke sana. Amin. Wa arad tawaf, dan kamu ingin bertawaf di Masjidil Haram, di keliling Kaabah, maka yang paling afdalnya adalah kita mulakan dengan tawaf, kemudian kita niat sunat tawaf dan tahiyatul masjid sekaligus. Kita niatkan dengan 2 rakaat itu, sunat tawaf dan tahiyatul masjid sekaligus. Kerana tahiyatul masjidil haram la tafutu bil tawaf, kerana tahiyatul masjid di Masjidil Haram itu tidak terlepas dengan kita menunaikan tawaf. Wa tukrah at-tahiyyah idza wajada al-maktubah tuqam bil kalimatil ma'rufah. Sembahyang tahiyatul masjid ini menjadi makruh apabila menjadi makruh apabila dah mula iqamat. Yang ini orang dah iqamat, kita takbiratul ihram, kita nak solat tahiyatul masjid. Makruh juga kita buat solat tahiyatul masjid kalau kita rasa kita akan tertinggal solat fardu ataupun solat sunat. Sebagai contoh, solat tarawih. Orang tengah solat berjemaah, solat tarawih, kita masuk masjid, kita nak buat tahiyatul masjid dulu. Ahsan, kita terus join jemaah. Amma idza tahaqqaqa fautuha fa in kanat fardan harumat tahiyyah. Adapun kalau kita tahu kita akan tertinggal daripada solat fardu itu dengan kita menunaikan solat tahiyatul masjid, maka ia menjadi haram. Kalau ianya merupakan solat sunat seperti tarawih, maka ianya adalah makruh. Disunnahkan bagi mereka-mereka yang tidak ingin melakukan tahiyatul masjid. Masuk masjid dia tak buat tahiyatul masjid. Sebab apa? Sebab mungkin tak ada wuduk. Walaupun sepatutnya masuk masjid dah ada wuduk. Ataupun dia tengok ada majlis ilmu sedang berlangsung dekat masjid, maka dia nak dia duduk dulu untuk nak terus duduk. Maka untuk menggantikan daripada sunat tahiyatul masjid itu dibacakan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 3 atau 4 kali. Kerana ianya akan menggantikan daripada pahala tahiyatul masjid. Fa in lam takun sallaita fi baitika raka'atul fajr fayujzi'uka ada'uha. Kemudian disebutkan, dan apabila engkau belum lagi sembahyang sunat qabliyah subuh, maka kerjakanlah dan memadailah sembahyang sunat subuh itu menjadi sembahyang tahiyatul masjid. Dan apabila engkau selesai daripada yang demikian itu, maka hendaklah engkau berniat iktikaf dan di dalam masjid, dan bacalah doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas sembahyang sunat subuh, iaitu Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa talummu biha sya'athi wa taruddu biha ulfati wa tuslihu biha dini wa tahfazu biha ghaibi wa tarfa'u biha syahidi wa tuzakki biha amali wa tubayyidu biha wajhi
wa tulhimuni biha rusydi wa taqdi li biha hajati wa ta'simuni biha min kulli su'. Dan ini satu doa yang sangat agung, yang kalau boleh jangan sampai kita tertinggal daripada baca doa ini setiap hari. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu akan rahmat yang turun dari sisimu, yang dengan rahmat itu engkau memberi hidayah di dalam hatiku, dan dengannya engkau himpunkan yang bercerai-cerai dari segala urusanku, dan dengannya engkau kumpulkan yang bercabang-cabang dari segala pemikiranku, dan dengannya engkau pulangkan segala yang menjinakkan hatiku, dan dengannya engkau perbaikkan agamaku, dan dengannya engkau peliharakan segala sesuatu yang ghaib dari pandanganku, dan dengannya engkau terima syahadahku, dan dengannya engkau bersihkan segala amalanku, dan dengannya engkau putihkan mukaku, dan dengannya engkau ilhamkan kepadaku akan petunjukku, dan dengannya engkau tunaikan segala hajatku, dan dengannya pula engkau peliharakan aku dari segala kejahatan. Allahumma inni as'aluka imanan khalisan yubashiru qalbi, wa as'aluka yaqinan sadiqan hatta a'lama annahu lan yusibani illa ma katabtahu alai, warrida bima qasamtahu li. Ya Allah, aku meminta kepadamu akan iman yang murni, yang memenuhi lembaran hatiku, dan meminta kepadamu akan yakin yang benar, sehingga aku menyedari bahawa tidak ada sesuatu yang berlaku terhadap diriku kecuali apa-apa yang telah engkau putuskan ke atasku, dan aku meminta supaya aku rida dengan segala pemberian yang engkau berikan kepadaku. Allahumma inni as'aluka imanan sadiqan wa yaqinan laysa ba'dahu kufr, wa as'aluka rahmatan analu biha syarafa karamatika fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu akan iman yang benar dan yakin yang tidak ada kufur lagi setelahnya. Dan aku meminta akan rahmatmu, yang dengan rahmat itu aku akan mendapat kemuliaan di dunia ini dan di akhirat kelak. Allahumma inni as'aluka sabra indal qada, wal fawza indal liqa, wa manazil syuhada, wa aisha su'ada, wa nasra alal a'da, wa murafaqatal anbiya. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu akan kesabaran untuk menerima segala keputusanmu, dan keuntungan ketika aku bertemu denganmu. Dan aku memohon supaya diberikan kepadaku kedudukan para syuhada dan kehidupan orang-orang yang bahagia. Dan aku memohon kemenangan terhadap segala musuh-musuh, dan memohon supaya aku dikumpulkan bersama para anbiya pada hari kiamat nanti. Allahumma inni unzilu bika hajati wa in da'ufa ra'i, wa qalat hilati wa qasura amali, wa aftaqartu ila rahmatik, فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة القبور ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور ومن دعوة الثبور. Ya Allah, hanya kepadamu aku persembahkan segala hajatku, walaupun lemah pemikiranku dan kurang amalanku. Aku sangat berharap pada limpahan rahmatmu, maka kerana itu aku meminta kepadamu, wahai Tuhan yang memutuskan segala perkara dan yang menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dada. Ya Allah, seperti mana engkau pisahkan di antara segala lautan, maka engkau pisahkan aku dari siksaan neraka sa'ir, dan dari siksaan kubur, dan dari teriakan penyesalan. Allahumma wa ma da'ufa anhu ra'i wa qasura anhu amali wa lam tablughu niyati wa umniyati min khairin wa'atahu ahadan min ibadik aw khairin anta mu'tihi ahadan min khalqik fa inni raghibun ilaika fihi wa as'alukahu ya rabbal alamin. Ya Allah, apa jua kebaikan yang lemah pemikiranku daripada mencapainya, dan kurang daripadanya amalanku, dan tidak sampai kepadanya niat dan cita-citaku, sama ada daripada kebaikan yang pernah engkau janjikan untuk memberikannya kepada sesiapa sahaja daripada hamba-Mu, atau daripada kebaikan yang telah engkau karuniakan kepada siapa sahaja dari hamba-Mu. Maka sebenarnya ya Allah, aku sangat berharap supaya engkau mengurniakan kebaikan yang seperti itu kepadaku, dan aku sangat memohonnya bagi diriku, wahai Tuhan sekalian alam. Allahumma ja'alna hadina muhtadin ghaira dhalina wala mudillin harban li a'daik wa silman li awliyaik nuhibbu bihubbika nas wa nu'adi bi'adawatika man khalafaka min khalqik. Ya Allah, jadikanlah kami ini daripada golongan hamba-Mu yang mendapat petunjuk dan memberi petunjuk kepada orang lain, bukan dari golongan yang sesat, dan bukan pula daripada mereka yang menyesatkan orang lain. Jadikanlah kami memusuhi akan orang yang memusuhi Engkau,
dan berdamai dengan seluruh penolongmu. Dan jadikanlah kami mencintai manusia dengan kecintaanmu dan memusuhi dengan permusuhanmu sesiapa sahaja yang ingkar kepadamu dari makhlukmu. Allahumma hadha ad-du'a wa 'alaika al-ijabah wa hadha al-juhd wa 'alaika tuklan wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركعين السجود الموفين لك بالعهود إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد. Ya Allah, inilah doa kami dan kepadamu diharapkan untuk diterima. Dan hanya sekadar ini sahaja usaha kami dan kepadamu kami berserah diri. Dan sesungguhnya kami datang daripadamu dan kepadamu kami akan dikembalikan. Dan tidak ada daya dan upaya kecuali hanya dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Ya Allah, Tuhan yang memiliki tali agama yang kukuh dan perintah yang bijak, aku memohon kepadamu akan keamanan dari hari pembalasan dan memohon syurga di hari yang kekal bersama-sama dengan hamba-Mu yang muqarrabin yang akan melihat kepada wajah-Mu, di mana mereka sentiasa rukuk dan sujud kepadamu dan menunaikan janji mereka kepadamu. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mengasihani dan maha pemurah, dan Engkau berbuat apa sahaja yang Engkau kehendaki. Subhana man ta'attafa bil 'izzi wa qala bih, subhana man labisa al majda wa takarrama bih, subhana man la yanbaghi at-tasbihu illa lah, subhana dzil fadli wan ni'am, subhana dzil qudrati wal karam, subhana alladhi ahsa kulla shay'in bi 'ilmih. Maha suci Tuhan yang bersifat dengan kemuliaan dan berkata dengannya. Maha suci Tuhan yang memakai segala keagungan dan bermurah dengannya. Maha suci Tuhan yang tidak layak dipersembahkan tasbih kecuali baginya. Maha suci Tuhan yang memiliki kekuasaan dan kemurahan. Maha suci Tuhan yang menghinggakan segala sesuatu dengan ilmunya. Allahumma ja'al li nuran fi qalbi wa nuran fi qabri wa nuran fi sam'i wa nuran fi basari wa nuran fi sya'ri wa nuran fi bashari wa nuran fi lahmi wa nuran fi dami wa nuran fi idhami wa nuran min bayni yadayya wa nuran min khalfi wa nuran an yamini wa nuran an shimali wa nuran min fawqi wa nuran min tahti. Allahumma zidni nura wa a'tini nura waj'al li nura birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, janganlah Engkau jadikanlah bagiku nur di dalam hatiku, dan nur di kuburku, dan nur pada pendengaranku, dan nur pada penglihatanku, dan nur pada rambutku, dan nur pada kulitku, dan nur pada dagingku, dan nur pada darahku, dan nur pada tulangku, dan nur di hadapanku, dan nur di belakangku, dan nur di kananku, dan nur di kiriku, dan nur di atasku, dan nur di bawahku. Ya Allah, tambahkanlah aku nur dan berikanlah kepadaku sebesar-besar nur dengan kemurahan-Mu, ya Allah, yang maha pemurah daripada segala yang pemurah. La ilaha illallah. Naam. Doanya agak panjang, akan tetapi yang mana mungkin kita memerlukan waktu, terutamanya kalau kita berada di masjid tu, kalau di antara azan dengan iqamah hanya 10 minit, kadang-kadang tak sempat nak solat sunatnya, nak baringnya, nak baca doanya. Akan tetapi kalau ada masa kurang lebih dalam 15 hingga 20 minit, banyak perkara-perkara yang boleh kita lakukan di antara azan subuh dan iqamat. Naam. Bahkan banyak lagi amalan-amalan lain yang disebutkan dalam kitab-kitab untuk dilakukan dan dibaca di antara azan dan iqamat subuh. Ala kulli hal, doa ni mengandungi banyak daripada isi-isi yang kita perlukan untuk kehidupan kita di atas muka bumi ini, sehingga sebahagian daripada doa ini dikatakan bahawa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau boleh kita baca, jangan sampai kita tertinggal. Terutamanya kaum ibu-ibu berada di rumah, kita mempunyai masa yang lebih untuk kita duduk di antara masuk waktu subuh sehingga kita melakukan solat subuh. Itu kita solat subuh ikut waktu kita. Jadi kita boleh set sendiri berapa lama kita nak. Kita boleh sembahyang sunat, kemudian kita boleh baca doa. Kalau kita tak boleh baca doa dalam bahasa Arab, kita baca dalam bahasa Melayu. Kurang-kurang kita tahu apa yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala.
Antaranya kita minta rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana sebagai satu balasan daripada amalan yang kita lakukan, akan tetapi kita nak rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah sahaja yang layak memberi daripada rahmat. Tak ada orang yang dapat memberi rahmat selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana dengan rahmat itu akan memberi hidayah kepada hati kita, akan menunjukkan kita jalan kepada Allah dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan rahmat itu dapat mempermudahkan urusan kita. Kita mohon agar supaya dengan rahmat Allah segala urusan kita itu dipermudahkan. Apabila urusan kita dipermudahkan, maka fikiran kita pun tenang, tak bercelaru. Kita mudah untuk nak fokus dalam perkara-perkara agama bila urusan dunia kita itu dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Naam. Sebab apa kadang-kadang bila orang banyak problem dekat dunia ni, problem dengan perkara-perkara dunia, jadi bila dia sembahyang pun dia tak dapat nak fokus. Bila dia sembahyang dia tak dapat nak fokus. Dan dengan rahmat itu kita mohon Allah Subhanahu Wa Taala perbaiki agama kita, dan menjaga segala perkara-perkara yang tidak ada di luar dari pandangan kita ataupun daripada kawalan kita. Kita mohon daripada Allah agar dilindungi perkara-perkara yang berada di luar kawalan kita. Sebagai contoh, bila kita bila kita keluar bekerja ataupun bila kita berada di luar rumah, anak-anak kita di rumah dan sebagainya, tak ada orang yang jaga ataupun tak ada orang yang pantau apa yang mereka lakukan. Jadi kita mohon agar supaya mereka itu dipantau dan diberi lindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Naam, dan diangkat penyaksian kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan rahmat itu, moga-moga amal ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun diberikan pahala yang besar. Dan dibersihkan amal ibadah kita itu daripada riak, daripada menunjuk-nunjuk, daripada ujub dan sebagainya. Moga-moga dengan rahmat Allah itu kita juga dibersihkan ataupun diputihkan wajah kita, khususnya di hari kiamat, diletakkan seri. Wa tulhimuni rusydi, diberikan kita petunjuk. Setiap apa yang ingin kita lakukan itu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tidak ada perkara yang kita pilih melainkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa taqdi li biha hajati, dan moga-moga dengan rahmat itu dikabulkan segala hajat kita. Dan dengan rahmat itu juga kita diberi perlindungan daripada segala keburukan dunia dan akhirat, sama ada dunia dan akhirat. Dan kita juga minta kekuatan iman, keyakinan, agar supaya segala apa yang berlaku ke atas kita yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita diberikan kesabaran, kita diberikan keridaan, sehingga kita tidak komplain, kita tidak merungut apa yang berlaku kepada kita. Kita rida dan kita sabar ke atas apa sahaja yang ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Disebutkan dalam riwayat, barang siapa yang komplain, merungut-rungut tentang apa yang telah aku tetapkan, tentang qada dan qadarnya Allah Subhanahu Wa Taala, maka carilah Tuhan selain aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Waliyadzubillahi tabaraka wa taala. Na'am, waraddini bima qasamtahu li, dan letakkanlah keridaan, letakkanlah rasa qanaah, rasa cukup dalam hati kita ini atas rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa yang Allah tetapkan, kita syukur, alhamdulillah. Sikit ke, banyak ke, kalau mungkin kurang daripada keperluan kita, kita sabar. Kalau lebih daripada apa yang kita perlukan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita salurkan nikmat tersebut sebaik mungkin, ataupun kita uruskan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada itu sebaik mungkin, sehingga dengan nikmat itu akan mempermudahkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan memberikan kepada mereka-mereka yang memerlukan. Nah, kemudian dipohon lagi oleh Rasulullah tadi, iman dan daiman, iman yang berterusan. Sebelum ini diminta rahmat, dan diminta pula iman yang benar dan jujur, yang murni, yang mana tidak ada kekufuran selepas keimanan tersebut.
yang mana dengan rahmat itu kita akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan di sisi manusia, tapi kita nak ditinggikan darjat kita menjadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat kita dengan pandangan yang mulia. Allah memuliakan kita di kalangan makhluk-makhluknya. Itu yang kita inginkan. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita menjadi orang-orang yang berjaya, mendapat kejayaan apabila kita berjumpa dengan Allah. Maksudnya kita berjumpa dengan Allah dengan keadaan kita gembira dengan Allah dan Allah gembira dengan kita. Was-sabra 'indal qada' wal fawza 'indal liqa' manazil asy-syuhada', diberikan darjat-darjat yang tinggi seperti orang-orang syahid dan sebagainya. Mendapat darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa 'aisyas su'ada', dan dapat menjalani kehidupan orang yang bahagia. Hidup yang bahagia di dunia ini apabila seseorang itu hidup dalam ketaatan. Bila dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia hidup dalam keadaan bahagia. Tapi bila dia hidup dalam kemungkaran, kemaksiatan, walaupun nampak macam bahagia, tapi pada hakikatnya tiada kebahagiaan. Naam. Wa nasra 'alal a'da', diberi pertolongan atas musuh. Dan juga musuh kita siapa? Aduwika nafsuka allati baina jambaik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu musuh kamu yang paling ketat. Musuh ketat kamu itu adalah hawa nafsu kamu yang berada di dalam diri kamu sendiri. Wan nafsu akhbath min 70 syaitanan. Hawa nafsu ini lebih buruk, lebih teruk, dia punya dugaan dia punya hasutannya daripada 70 syaitan. Maka kita mohon daripada Allah agar diberikan pertolongan daripada hawa nafsu kita ini sendiri. Juga diberi pertolongan daripada godaan syaitan dan waswasahnya. Juga daripada bisikan ataupun ajakan orang-orang kafir, yang mana mungkin kita tak berjumpa dengan orang-orang kafir secara direct, akan tetapi kadang-kadang melalui TV, apa-apa rancangan yang mereka lakukan untuk merosakkan daripada pemikiran umat Islam, daripada rancangan-rancangan yang mereka lakukan untuk merosakkan daripada akhlak dan adab anak-anak muda kita, sehingga mereka itu dibesarkan dalam keadaan wal'iyazubillah tidak beradab dan sebagainya. Dan yang paling penting sekali, wa murafaqatul anbiya, kebersamaan bersama para nabi. Syuf, doa ni diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahawa ini merupakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sendiri memohon kebersamaan dengan para nabi, walaupun Rasulullah itu yang terbaik di kalangan mereka. InsyaAllah kita akan sambung daripada doa ini InsyaAllah pada pengajian yang akan datang. Doa ni agak panjang. Moga-moga kita diberikan kekuatan untuk membaca daripada doa ini setiap hari, kerana dalamnya terdapat segala perkara-perkara yang penting untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan dunia dan akhirat. Moga-moga apa yang disampaikan ini ada keberkatan dan manfaatnya, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala kekalkan kita di kalangan golongan orang-orang ataupun hamba-hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan kita daripada orang-orang yang akan menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap perbuatan dan perkataan yang kita lakukan. Amin Allahumma amin. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتل أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر رب الرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.